Pahang adalah sebuah negeri yang terdiri daripada 12 daerah dan merupakan negeri paling besar di semenanjung Malaysia. Selain kisah seram di Bukit Fraser, Genting Highland dan Lebuh Raya Karak yang pernah admin rungkaikan, terdapat banyak lagi tempat seram di sini yang sering menjadi buah mulut penduduk tempatan. Di sini admin senaraikan 5 tempat paling seram di Pahang yang ramai tak tahu. Watching Top 5 Malaysia. Nombor 5. Felda Lepa Hilir 7. Pada Ogos 3, 2010, terdapat sebuah video viral di YouTube dengan lebih 1.8 juta jumlah tontonan yang memaparkan penampakan makhluk seperti lembaga berpakaian putih sedang berjalan laju bersebelahan pondok polis. Ini pemandangan pos lepas Hilir 56 di waktu malam. Tu dia. Baju kali cahaya. Encik sepek. Atas ni. Tu dia Najib yang tak pernah tidur malam. Tu dia. Dah mau mati. Lawa sampai tidur kata ya. Tengok jam. Mampu dah. 12.20. Biasa dah. Tu dia. Encik Nasir bin Syaban. Duk main chess dengan Encik Abdul Rahim. Abang Lempeng. Awet tadi 2 lagi. Tu dia. Lihat hang. Gambar-gambar. Tu dia. Mohon dia. Tu dia. Kata kawannya. Oh, Cik Mat. Biasa. Kawan beribu tak apa. Kita buat Cik Mat. Tu dia. Cik Mat ke Cik Mat ke? Tu dia. Awak tak ambil? Pulun baca bola pulun. Tu dia. Lilin siap pasang lilin apa? Makan ni mati. Astagfirullah. Ya Allah. Selesai. Keluar. Ya Allah. Benar. Tak tahu. Benar. Pergi tengok. Ya Allah. Keluar. Keluar. Ada tadi. Ya Allah. Benda putih. Mana aku tak tahu. Apa dia? Ya Allah. Azan. Ya Allah. Kuat sikit. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Allah. Tak ada hurt. Allah. Menurut video tersebut, rakaman itu diambil secara tidak sengaja oleh pengawal polis bantuan Felda di Lepa Hilir 7, Pahang. Dikatakan juga bahawa rakaman tersebut sebenarnya berlaku sekitar tahun 2004 hingga 2005. Menurut komen daripada video tersebut, terdapat seorang bernama Hafiz menceritakan bahawa dia adalah anak kampung ini dan menyatakan bahawa video itu adalah benar dan ia kerap berlaku di kawasan sepanjang 10 km menuju ke pos polis itu. Tambahnya lagi, jalan itu terdapat beberapa tiang lampu sahaja dan dikelilingi ladang sawit. Terdapat juga komen yang menyatakan bahawa video itu adalah benar disebabkan makhluk tersebut benar-benar terapung dan mustahil bagi manusia untuk buat seperti itu. Nombor 4. Rumah Mona Fendi, Ulu Dong. Mayat mangsa ditemui pada 22 Julai 1993. Ia ditanam 1.8 meter di bawah stor rumah ini yang belum siap dan ditutup dengan penutup konkrit. Gemar mengenakan pakaian mahal di mahkamah dan tidak seperti orang lain. Semasa perbicaraan, Mona Fendi sentiasa tersenyum kepada pihak media seolah-olah menikmati perhatian yang diberikan. Negara kita pernah digemparkan dengan kes pembunuhan paling kejam yang dilakukan oleh pasangan bomoh ilmu hitam Mona Fendi bersama suaminya Muhammad Effendi Abdul Rahman serta pembantunya Juraimi Hussein.
Kes pembunuhan ngeri dilakukan antara jam 10 malam 2 hari bulan Julai 1993 hingga 12.30 malam tersebut telah menjadikan rumah Mona Fendi yang terletak di kampung Pamah Dong, Ulu Dong, Pahang dikenali ramai. Ekoran liputan meluas dari pihak media. Rumah tidak bernombor ini telah menjadi saksi pembunuhan ngeri mangsa yang ditetak dengan kapak dan seterusnya dikerat kepada 18 bahagian. Juraimi turut diarahkan mengasah kapak bagi memenggal kepala Datuk Mazlan. Leher Datuk Mazlan ditetak sebanyak 3 kali sehingga putus. Tubuhnya dikerat, kulitnya disiat-siat dan isi dagingnya dilapah, kemudian dikumpulkan dalam besen. Pembunuhan berlaku di bilik air rumah itu ketika mangsa sedang berbaring untuk dimandi bunga. Di dalam rumah ini juga telah siap digali lubang untuk menanam mangsa yang kemudiannya disimen supaya pembunuhan itu tidak dapat dikesan. Juraimi telah diarahkan untuk mengorek lubang dan mengasah kapak. Juraimi juga diarah menetak leher mangsa sehingga putus. Keadaan rumah separuh siap tersebut sehingga kini masih lagi wujud. Namun ia dipenuhi semak, suasana sunyi dan jauh dari laluan orang ramai pasti akan membangkitkan rasa seram dan meremang kepada sesiapa sahaja yang datang berkunjung. Kawasan rumah Mona Fendi ini sering menjadi tempat popular kepada YouTuber paranormal untuk merasai pengalaman seram di waktu siang dan malam. Ketiga-tiga suspek didapati bersalah membunuh bekas adun batu talam Allahyarham Datuk Mazlan Idris dengan mayatnya dikerat kepada 18 bahagian dan mereka telah pun dijatuhi hukuman gantung sampai mati pada pagi Jumaat 2 November 2001 di penjara Kajang. Nombor 3. Gua Kota Gelanggi. Gua Kota Gelanggi terletak kira-kira 30 meter dari Jerantut dan sering dikunjungi pelancong dalam dan luar negara. Gua ini dikatakan pernah menjadi perkampungan. Hal ini dikaitkan kerana kedudukannya berhampiran Sungai Gelanggi yang dipercayai menjadi jalan perhubungan masa lampau. Pahlawan seperti Mat Kilau dan Tok Gajah juga dikatakan berlindung dan bertapa dalam gua ini. Penduduk tempatan sering mengaitkan Kota Gelanggi dengan orang Bunian dan Sang Kelembai. Ada juga yang percaya bahawa kawasan Kota Gelanggi itu dahulu merupakan tapak sebuah kerajaan besar. Kerajaan itu bertukar menjadi batu akibat ditegur oleh Sang Kelembai. Kini terdapat banyak batu yang berbentuk manusia dan binatang di situ. Ada batu yang berbentuk pengantin sedang bersanding dan ada pula yang berbentuk ular, penyu, harimau dan gajah. Anda boleh lihat motif, seperti motif, banyak motif kan, motif gajah di sana juga. Seperti kepala gajah tak silap saya. Saya akan pergi ke depan sekejap. Orang yang mempelajari ilmu alam gaib ni, dia menceritakan ada istana di sini, bermakna di Gua Balai. Di Gua Balai. Sekejap lagi kita akan tengok je lah. Boleh kita boleh tengok kan? Sekejap kita pergi ke Gua Balai, kita tengoklah nampak. Tapi kita tak nampak lah istana kan. Ini kita cerita jenis macam mitut kan. Macam di Gua Tongkat ni. Macam di Gua Tongkat ni, bermakna pintu kotak yang awak tanya tadi ni, mitut-mitut. Itu saya mempelajari daripada ustaz-ustaz yang datang ke sini, pernah datang sini dan belajar dalam ilmu gaib kan. Dia boleh bercerita. Dikatakan bahawa terdapat lebih 20 buah gua dan 6 dari itu adalah antara yang terkenal dan boleh dikunjungi. Nombor 2. Cameron Highland. Pusat peranginan Cameron Highland terletak setinggi 1829 meter daripada aras laut dan ia mula diterokai oleh Sir William Cameron sekitar tahun 1885 ketika melakukan pemetaan sempadan antara Pahang dan Perak.
Ladang teh, strawberry dan sayur-sayuran segar menjadi tarikan pelancong untuk ke Cameron Highland walaupun terpaksa menempuhi jalan yang berliku. Di sebalik segala yang indah tersebut, Cameron Highland juga menyembunyikan sisi gelap yang pernah dialami beberapa pengunjung. Antaranya, misteri kehilangan Jim Thompson pada petang 26 Mac 1967 dan telah menyebabkan Cameron Highland terkenal di mata dunia. They looked very, very hard. This was probably the biggest search in Southeast Asian history on land. And they felt that they had done a very credible job. And here you see a couple of reports. Jim Thompson adalah seorang ahli perniagaan warga Amerika Syarikat yang memiliki empayar kain sutera Thai di Bangkok sekitar tahun 1950-an. Kini, setelah lebih 50 tahun kehilangannya, banglo yang dikenali sebagai Jim Thompson Cottage, iaitu tempat terakhir dia dilihat, masih lagi menjadi tumpuan ramai yang obses akan misteri kehilangannya. This whole search thing is a red herring because Jim was never going to be found. He was murdered. And our first source, uncle, who was his source, said there'll be no bones. Okay, they're not going to find any bones. Selain itu, terdapat juga kisah seram penginapan di Cameron Highland. Terdapat kisah dari channel Kak Min di mana dia dan keluarganya pernah mengalami kisah seram ketika menginap di salah sebuah hotel di Cameron Highland. Pada malam tersebut, Kak Min berasa tidak sedap hati, namun dia tidak menghiraukannya dan tibalah saat pintu bilik hotel mereka diketuk secara perlahan sebanyak 3 kali yang ketika itu jam menunjukkan 12.30 malam. Malah bukan itu sahaja, Kak Min sekeluarga turut terdengar bunyi seperti perabot dialihkan di bilik sebelah walaupun bilik tersebut tiada penghuni. Selain itu, terdapat juga kisah benar di Jalan Tapah Berincang. Melalui perkongsian di channel Kisah Seram Alam Jin, terdapat pengalaman dari kisah benar seorang pengguna bernama Osman pada tahun 2018 yang melewati Cameron Highland pada waktu malam melalui Berincang ke Tapah. Dia pernah diganggu oleh penampakan budak perempuan yang berjalan seorang diri pada lewat tengah malam di jalan tersebut. Kelibat budak perempuan itu dilihat muncul beberapa kali di bahu jalan dan di tengah-tengah garisan jalan. Tiba-tiba Osman dengar ada yang mengetuk cermin sebelah kiri seat belakang ni. Anak mata Osman ni automatik tengok cermin pandang belakang. Nak tengok apa yang ada dekat seat belakang. Memang clear. Tak ada siapa, tak ada benda pun dekat seat belakang ni. Kosong. Tak ada apa pun. Tapi kat luar tingkap, sisi kiri cermin belakang tu, dalam kegelapan luar cermin tingkap tu, nampak macam ada samar-samar kain putih. Samar-samar tak jelas samar-samar kain putih di luar cermin sisi kiri belakang. Itulah antara kisah seram di Cameron Highland. Nombor 1. Sungai Lembing. Sejak tahun 1900 hingga 1980-an, Sungai Lembing adalah merupakan bandar terkaya di negeri Pahang kerana ia adalah lokasi utama lombong biji timah bawah tanah terbesar di dunia. Sungai Lembing diibaratkan sebagai kota Eldorado Timur kerana di sinilah letaknya sebuah perkampungan masyarakat Inggeris yang meneroka biji timah ketika itu. Namun, aktiviti pelombongan dihentikan pada penghujung 1980-an berikutan kejatuhan harga biji timah di pasaran dunia. Terdapat sebuah muzium di sini yang asalnya adalah rumah kolonial pengasas besar Eropah yang menguruskan pelombongan biji timah di sini. Pada zaman dahulu, banglo ini dikenali sebagai The European Bungalow. Pernah terdapat pengunjung yang datang ke sini dan ternampak seperti
wanita Inggeris berpakaian gaun putih tahun 1950-an dan dikatakan itu adalah kelibat wanita bernama Nona Baker. Menurut penduduk di kawasan Sungai Lembing, sudah ramai yang pernah terserempak dengan bayangan wanita Inggeris itu dan selalu muncul dengan sekilas pandangan sahaja. Pernah diceritakan lagi bahawa terdapat rombongan pelajar ke sini dan salah seorang ternampak kelibat wanita itu bersebelahan gambarnya sendiri yang tergantung di dinding. Selain itu, peralatan lama di dalam muzium ini seperti mesin type, mesin kira dan telegram juga sering berbunyi sendiri tanpa sesiapa yang menggunakannya. Selain itu, terdapat kisah hidup Nona Baker yang ada pada buku Paina, The Story of Nona Baker. Itu saja video pada hari ini. Jom komen tempat manakah yang seram di Pahang dan ceritakan pengalaman anda. Komen terbaik akan admin pilih sebagai pemenang giveaway duit. Pemenang akan diumumkan pada video seterusnya.